Muhammad Farizwan. Aku nikah akan nikah dan aku kawinkan akan nikah dengan pinangan engkau, Nur Sabrina, yang telah berwakil wali bapaknya akan daku supaya menikahkan dia dengan engkau, isteri kau, dengan mas kawinnya RM2,584 dibayar secara tunai. Okey. Woi, taksi duk belakang nampak. Okey, sah. Sah macam tak leh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal lagi pembukaan Breakfast at 9 PM bersama dengan AG dan juga Muaz. Biasanya AG Haizam Muaz, kami ke udara seawal jam 6 hingga jam 10 setiap Isnin hinggalah hari Jumaat menemani anda. Tapi tadi, video tadi dah menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Jadi itulah isu dan juga perbualan yang akan kami kupas, kami bincangkan bersama dengan anda di NTV7 saat ini. Betul. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton kami live di Facebook Cool FM. Jangan lupa untuk mengatakan komen-komen anda. Kerana kalau kita lihat pada perbincangan kita pada hari ini kan, nikah zaman PKP ataupun nikah norma baru ni merupakan antara topik perbualan yang begitu meluas. Tapi ada orang kata alhamdulillah ini mungkin satu rezeki yang memudahkan untuk pasangan pengantin ini. Betul? Tak payah memikir banyak mengenai perbelanjaan. Tapi ada yang kata alamak nikah ni sekali kenangan ni takkan macam ni macam tadi. Kenangan dia takkan kat luar pagar je. Tapi itu kenangan yang best tu. Itu rare. Kalau dulu kita tengok macam benda dia orang buat kat luar pagar tu. Lepas tu sah, biasa kita akan menghenjutkan tangan kita. Sah. Tapi bila kita tengok video tadi, dia tepuknya gate tu. Itulah norma baru yang sangat-sangat menarik. Saya percaya ini adalah satu situasi yang boleh membuatkan orang ramai rasa macam teruja. Tapi perbincangan-perbincangan yang kami nak kongsikan kepada anda ini sebenarnya kita dah kupaskan. Betul. Bersama dengan AG Haizam Muaz di Cool FM. Alright, jadi untuk anda jom kita recap ini antara perbualan kami di Cool FM. Majlis akad nikah video call ni berlaku dekat Selangor. Alright. Kalau kita tengok yang pertama PKP yang pertama, JAIZ memberikan kelulusan khas kepada pasangan yang ingin menikah dalam tempoh PKP secara sidang video atas talian. Okey, Tapi tak boleh jumpa. tak boleh jumpa juga. Tak jumpa. Kalau daerah lain masalah juga. Kalau daerah yang sama, mukim yang sama, dalam jarak 10 km kahwin dengan jiran okey. Tapi bagaimana pula kalau Selangor dengan Kelantan contohnya, kawasan di PKP dan juga PKPB. Alright. Jadi ada kekeliruan dekat situ. Alright, pelbagai persoalan yang bermain di minda masing-masing, terutamanya untuk pasangan yang nak berkahwin, boleh nikah ataupun tidak. Untuk kami, mungkin kita tak berada di situasi itu. Yalah, tu cakap, kita tidak berada di situasi itu, tu yang kita tak tahu. Untuk kami, abang cameraman senyum tengok. Untuk kami, untuk mereka dan keluarga mereka juga. Ini untuk pasangan yang kali pertama kahwin, Ji. Yes. Macam mana caranya sekarang ini boleh ke? Sebab date, venue semua kita dah ada. Dan nampak gayanya ada perubahan-perubahan tarikh yang terpaksa dilakukan. Kalau sebelum ni PKP yang pertama bermula pada 13 hari bulan Mac, dan yang pasti sekarang ni PKP yang kedua sudah pun bermula. Ada juga yang mengambil pendekatan dan juga mengambil keputusan untuk awalkan nikah sebelum PKP yang kedua. Betul. Tapi hari ini bukan kami berdua saja akan bersama dengan anda. Kita bersama dengan tetamu-tetamu yang akan sama-sama berborak bersama dengan tetamu-tetamu kita pada malam ini. Baik, kita ada yang berbahagia Ustaz Muhammad Nasir Abdullah yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian keluarga dan perkahwinan Jawi. Ya, di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ni dah masuk pukul 9.05 ni. Ada yang baru lepas menikah ke Ustaz? Waktu-waktu macam ni? Cuma hari ni petang tadilah ada AG. Selamat Petang tadi, cuma malam tak ada lagi. Berapa kali lafaz tu Ustaz? Sekali, 2 kali? Biasanya sekali je. Oh, lagi mudah. Sekarang lagi mudah sekarang. Lagi mudah, ya, lagi mudah. Keterujaan tu kena simpan sikit. Okey. Semua orang tengok nampak macam kita yang nikah kan. Jadi Ustaz, kalau kita lihat dalam PKP ni nak menikah tu dengan cara yang lebih mudah lah. Mungkin di pihak Jawi sendiri Ustaz boleh kongsikan dulu bagaimana cara sekarang ni kalau ada yang nak menikah ni. Okey, kalau untuk pengetahuan umum lah para penonton di antara perkara pentingnya dia mesti mendapat kebenaran berkahwin lah. Kebenaran berkahwin ini di antara perkara yang perlu, dan bila dapat kebenaran berkahwin maka kita akan atur untuk majlis perkahwinan. Dan yang pentingnya melibatkan perkahwinan. Contoh saya ambil di Jawi lah.
kita akan menyelesaikan setiap pasangan yang berkahwin. Ustaz ingat tak kurang daripada 10 minit AG Mudah Ihsan, tak kurang 10 minit. Senang, mudah. Senang betul. Maknanya kalau yang tak ingat skrip, kita memang dah sediakan dari sudut lafaz tu tadi, memudahkan bagi pasangan untuk melafazkan lafaz ijab kabul. Baik. Jadi Ustaz, kalau kita melihat dengan kemudahan perjalanan nikah pada ketika ini, adakah kemungkinan ianya akan diteruskan selepas PKP nanti? Maknanya orang akan pilih, awak nak nikah ala PKP ke nikah yang betul-betul ala PKP? Betul juga. Iyalah, kemungkinan lah ya dalam PKP ni di antara perkara yang orang kata mungkin di situ ada mudarat sedikit kan. Dari sudut ialah memerlukan kepada keluarga yang ramai untuk hadir. Cuma Ustaz ingat, Ustaz berpandangan lah. Cuma dari sudut untuk nikah tadi, dia agak lebih mudah lah bagi pasangan. Dan saya yakin pun pasangan pun memang nak mudah untuk mereka berkahwin. Betul. Maknanya tak naklah kata ada persoalan-persoalan yang sebagainya. Bahkan kita direct kepada hukum syarak, membabitkan rukun yang ada dan bertepatan dengan rukun tersebut, kita akan menyempurnakan akad nikah tersebut. Okey, lagi mudah. Jadi Ustaz, terfikir juga kita, bagaimana pula kalau kita ni berada di wilayah persekutuan, akan tetapi pasangan kita berada di luar daripada wilayah persekutuan, di negeri-negeri lain. Jadi bagaimana pernikahan tu boleh berlangsung tak Ustaz? Okey, untuk makluman para penonton dan juga pengacara, untuk dalam fatwa sekarang ini, dalam PKP, kami di peringkat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, kita untuk perkahwinan yang membabitkan warga negara selain daripada wilayah persekutuan, kita mengambil pendekatan untuk kita tangguh sekejap dalam tempoh PKP ni, sebab kita juga mengambil cakna untuk tidak orang merentas negeri dan kami bersama dengan pihak polis, dengan tentera dan untuk mengekang bersama bagi orang kata rentas negeri ini. Cuma pendekatan yang kita ambil di wilayah persekutuan adalah untuk menyelesaikan warga wilayah persekutuan, membabitkan pasangan yang juga pasangan tadi wilayah persekutuan bersama dengan wilayah persekutuan. Cuma untuk bagi warga negara luar ini, mungkin kita KIV sekejap, bukan kata tangguh lama sangat, sekejap je. Tidak. Maknanya kita akan tengok sehingga dalam tempoh 26 hari bulan ini, kita tengok macam mana keadaan. Kalau berlaku pelanjutan, saya yakin dan percaya di peringkat pengurusan akan memikirkan untuk menyelesaikan perkara ini, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, saya duk melihat saya punya telefon ni, sebenarnya ialah rukun-rukun nikah ni very simple. Ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi dan juga ijab dan kabul. Jadi dalam keadaan sekarang ini, nampak gaya arus pemodenan kita ni menuntut kita melakukan sesuatu yang kita tak terfikir. Saya tiba-tiba terfikir, adakah berkemungkinan akan datang ada nikah drive-thru? Nikah drive-thru. Nikah drive-thru. Maknanya nikah berjalan dengan lancar, rukun cukup, syarat cukup, nikah 10 minit jalan. Habis pengantin duduk kat kaunter? Pengantin duduk dalam kereta. Pengantin dalam kereta. Ustaz dekat kaunter. Macam mana Ustaz? Bahkan kalau kita lihat sekarang pun, maknanya dia lebih kurang adalah kalau kita nak kata drive-thru tu nampak itu sangat kan. Cuma kalau kita tengok dari sudut pendekatan yang diambil oleh Jabatan Agama Islam oleh Persekutuan, yang memang simple dan memang ringkas. Kalau kita menyelesaikan perkahwinan yang ada sekarang ini, tak sampai 10 minit AG tak sampai 10 minit. Kemudian selesai dan mungkin ada gambar sedikit, kemudian akan masuk pasangan yang lain untuk meneruskan akad nikah. Baik. Lebih kurang drive-thru ya. Betul. Lebih kurang macam tu. Jadi itu dia antara ceritanya untuk anda semua yang masih lagi menjadi tanda tanya. Saya rasa patut anda pergi ke Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Jadi terima kasih Ustaz sekali lagi bersama dengan kita. Baik Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, insyaAllah nanti kalau saya nak nikahkan adik saya, nikahkan adik saya. Saya jumpa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sekali lagi. Sama-sama. Untuk pengetahuan anda, Ustaz Muhammad Nasir Abdullah, penolong pengarah kanan bahagian keluarga dan perkahwinan Jawi. Memang mudah je. Bunda, 10 minit saja. Itu antara sejarah. Zaman-zaman kita dulu kena interview, macam-macam jugalah. Itu belum kawan-kawan dekat tingkap. Betul. Duk mengacau kita, menggigilnya lain. Yes. Tapi Alhamdulillah, ada ruang, ada kesempatan. Ini adalah rezeki anda bernikah ketika new norm, lakukan dengan segera. Okey, tapi mungkin ada di antara anda semua yang tertanya juga, kalau nak kahwin, nikah pun cepat, tak payah pakai baju kahwin lah, pakai baju biasa pun lagi senang. Jadi baru-baru ini ada viral kisah mengenai pengantin baru yang bernikah dengan baju kerja je. Baik, semuanya akan kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi itulah ya apa yang kami bawakan di radio, kami bawakan juga di kaca TV setiap hari Isnin, breakfast at 9 PM. Kekal terus bersama kami, okey?
Muhammad Sahriza bin Arba'in. Aku nikahkan kamu dengan Nurul Izzatul Isra binti Abu Hashim yang telah berwakil wali bapunya kepadaku dengan mas kahwinnya RM1.000 tunai. Alhamdulillah, barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'a bainakum. Baik, itu antara momen yang cukup indah akan tetapi meninggalkan sejarah yang tersendiri. Kalau anda tengok tadi, itu adalah momen pernikahan dalam PKP. Walaupun kalau anda tengok, itu macam baju kerja je. Kenapa tak ada proper baju-baju kahwin kan? Itu bukan lakonan semula Bukan lakonan semula. Itu benda betul-betul kejadian. Serius lah? Ya. Sebab saya tengok macam-macam. Ada dalam perkabaran di akhbar dan juga berita pun ada yang nak nikah dah bawa baju ni. Tapi kerana banjir, baju dah habis banjir, dengan jubah-jubah tu dia bagi nikah. Yes. Itu berlaku dekat Kelantan. Tapi sekarang ini cerita mengenai nikah pakai baju pejabat. Betul. Jadi kita dah bersama dengan pengantin baru ni. Dah selamat pun bernikah. Jadi kita dapat rasakan vibe tu Haji. Itu dia. Vibe pengantin baru. Macam muka pengantin lelaki. Nampak? Ke memang dia terdiam ni video ni? Aku rasa terdiam ni. Okey, pengantin yang bersama dengan kita pada hari ini ialah Muhammad Sahriza Arba'in dan juga Nurul Izzatul Isra Abu Hashim. Dan saya difahamkan mereka berkenalan ketika PKP yang pertama tau. PKP yang pertama kenal-kenal. PKP yang kedua nikah. Sepatutnya sepatutnya ketika PKP lah, dalam tarikh-tarikh ketika PKP. Tapi bila dia dapat tahu PKP akan dimulakan, dia mengambil keputusan untuk mengawalkan pernikahan mereka. Okey, jadi Reza, selamat pengantin baru Zatul. Mana suara tu? Tekan-tekan tu audio tu. Ada mute Okey, boleh dengar suara kami, pengantin? Boleh. Alhamdulillah. Minta maaf lah. Boleh. Minta maaf lah kacau malam-malam ni. Belum lagi. Pukul 9 baru dapat makan selalunya. Pengantin baru pukul 9 tidur awal. Okey, kita nak tanya ni kepada pengantin Sahriza dan juga Izzatul Isra. Ketika new norm dan anda adalah antara sejarah yang terkandung dalam cerita pernikahan new norm, apa yang anda boleh kongsikan? Pakai baju pejabat tadi tu. Actually tak sangka nikah ni viral macam ni. Bagi kita sebab nak settlekan so tak fikir pasal Okey. Kejap, dia punya suara terputus-putus. Tapi yelah, sebab dalam keadaan yang tiba-tiba, diorang mengambil keputusan untuk terus bernikah. Mungkin, yelah, kita tengok terutamanya wanita lah. Bila nak menikah ni, dia kalau boleh nak pakai baju cantik-cantik. Lelaki ni memang tak kisah kain pelekat, songkok, yang penting nikah. Saya rasa Izzatul yang paksa suruh nikah awal ni. Saya tak kira jadual PKP dah nak start ni, awal kena nampak dia punya senyum lain macam, nampak. Okey. Jadi macam mana mendapat kesepakatan untuk kita kena nikah sebelum PKP ni? Silakan. Mungkin kita nak dengar suara Reza ni. Rapat sikit dengan telefon. Dan bagi dengan orang yang cepat agak. Okey. Ni Ba'i. Rapatkan phone macam ni. Arba'in minta maaf. Ni Reza. Buat macam ni. Buat macam Masih Dayu tu. Okey, cakap macam tu. Okey. Okey, clear. Alright. Kan mungkin untuk slot ni Februari. Putus. Aduh. Sayanglah putus-putus. Lain putus lah. Itulah aku memang dia matikan data. Aku rasa dia matikan data. Sebab kita kacau pengantin baru. Tapi tak apalah. Apa pun selamat pengantin baru dan kita fahamlah. Kita akan cuba dapatkan balik Haji. Kita dah baca jugalah cerita dia sebenarnya. Bila kita baca, dia punya keseronokan tu tak seseronok kita interview orang sendiri. Betul. Kan? Sebab kita sedia maklum bahawa mereka ni sebenarnya terpaksa mempercepatkan pernikahan tersebut. Bila ditanya pada Jabatan Agama tu ada kekosongan tak untuk nak nikah tu, dan memang ternyata ada. Jadi member pun habis shift. Betul. Terus dia datang, okay, you okay, dan terus bawa family dia. Terus menikah. Jadi sebab itu kalau kita tengok dia menikah dengan baju kerja sebab betul-betul baru habis kerja. Okey, pelbagai perspektif yang kita kongsikan kepada anda, pro and con juga dari segi kegembiraan dan juga keseronokan, saya percaya itu lebih tertumpu kepada ke arah pengantin itu sendiri. Apa pun yang terjadi, mereka nak menikah, alhamdulillah momen nak menikah tu sangat-sangat happy. Tapi hakikatnya dari segi perindustrian dan juga dari segi perniagaan pula bagaimana. Jadi kepada mereka yang menguruskan
majlis-majlis perkahwinan, seperti perunding perkahwinan, saya percaya ini adalah satu kesan yang sangat-sangat mendalam kepada mereka. Okey, jadi kita bersama dengan salah seorang yang juga terkesan dengan apa yang berlaku ini. Kita ada Haizi di talian. Haizi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Aziz? Okay. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dengar Aziz. suara saya clear Clear. Clear. Okey, alright. Okay. Alhamdulillah. Banyak So- saya nak kongsi. Ini masa-masa PKP ni ada mendatangkan kepeningan di kepala tak sebelum tidur, macam mana nak buat ni bisnes dah macam ni dan juga sebagainya. Apa yang anda Okey. fikirkan, Aizi, hakikatnya? Okey, hakikatnya pada mula tu memang talk about first PKP, memang kita nak adapt tu agak susah sebab kita tak pernah mengalami situasi macam ni. Tapi bila lama kelamaan, bila dah PKPB dan comeback balik dengan PKP, saya dah mulai adapt dan reda. Kita terima ini dugaan daripada Allah SWT. Kita dah terima. Tapi yang penting sekarang ni adalah macam mana nak cari solusi. Majlis perkahwinan tetap diadakan. Ada, akan datang tetap ada. Cuma klien ramai yang postpone dan membawa kepada selepas raya macam tu. Dan kat sekarang ni memang takut untuk ambil risiko untuk adakan perkahwinan. Itu antara cabaran dan ada banyak lagi cabaran lain yang saya nak share sebenarnya. Okey, dan bila kita lihat pada cabaran pembayaran dan juga kos, ya, ini juga antara isu hangat yang diperkatakan sebab ada rata-rata pengantin tak berpuas hati dengan pengurus perkahwinan ni sebab katanya dah bayar deposit, dah bayar wang pendahuluan, kita tak boleh nak berikan. Jadi kat sini kita nampak macam berat dapat sebelah. pulangan, Tak dapat pulangan. Alright. Dia kata nak you kena kahwin tapi you boleh adjust date dia lah. Okey. Alright, bawa bertenang. Okey, sebenarnya macam ni. Saya untuk pengesahan bahagian saya dapatkan nasihat daripada saya punya lawyer untuk saya buat tindakan yang betul supaya tak nak jadi masalah pada akan datang. Jadi kalau ikut daripada lawyer punya advice, keadaan sekarang adalah pandemik di mana ia merupakan sesuatu yang di luar bidang kuasa kita. Jadi bila adanya isu refund ni, memang kita kena refund pada klien macam tu. Memang kita kena refund. Okey, cerita yang boleh jadi bergaduh ni sebenarnya yang paling penting adalah ini antara satu isu yang sebenarnya sangat menggerikan bahagian pihak planner, catering, dewan, semua yang involved dalam wedding ni sebenarnya. Sebab bila melibatkan refund, we don't talk about seorang tau. Kalau jadi dekat satu company tu 10 klien yang nak refund. So ramai. So amount dia akan tinggi. Jadi saya punya pendekatan, saya akan ambil macam ni. Saya komunikasi yang baik yang saya adakan dengan klien. Saya mohon pada klien untuk sama ada kita boleh ada good communication, sama ada kita postpone, kita boleh lanjutkan lagi kita punya majlis perkahwinan. Antara komunikasi yang baiklah yang saya nak dengan klien. Ya. Saya teringin nak tahu juga sebenarnya apa faktor utama yang wedding planner kata tak boleh nak refund. Apa faktor utama dia sebenarnya? Memang dari segi keuntungan, kos yang telah pun digunakan dan juga sebagainya? Okey. Faktor utama saya rasa keadaan sekarang, kita ambil daripada tahun 2020, 12 bulan kita cuma ada 4 bulan atau kurang daripada 4 bulan kita berniaga. Maksudnya income tak ada. Baik. Faham tak? Income tak ada. So dekat situ mungkin faktor dari segi financial company mungkin pembayaran beberapa pembayaran dekat supplier semua kita dah buat. Dah jalan dulu, dah bayar dulu. Dah bayar dulu. So kita tetap nak kena rolling company untuk pembayaran macam-macam perkara lah yang dalam company yang kita nak buat pembayaran macam-macam. Dan jadi itu mungkin antara faktor yang saya rasa yang menjadi kekangan lah. Kekangan. Sebab macam ni, gunung setinggi mana pun, saya juga bahasa yang senang lah orang faham. Gunung setinggi mana pun you tara je. Habis. Rata juga. Rata juga sebab dengan keadaan yang teruk sebab kita tak income. Semua dah terima tau keadaan sekarang ni. Memang faktor ekonomi yang teruk, kita nak bayar itu, bayar ini, semua dah terima. Dah memang struggle sekarang ni. Cuma yang penting sekarang ni bila refund, saya komunikasi, saya minta faham dengan klien, saya akan ambil 10% dekat situ untuk administration. Dan mungkin ada benda-benda lain yang kita dah bayar yang mungkin tak boleh nak refund, itu kena komunikasi lah. Yang saya nak sangat klien dan wedding planner ke caterer ke dewan ke, kita ada komunikasi yang bagus sebenarnya sebab kita nak solve problem, kita tak nak menduding jari, tak nak bayar, saya tak nak macam tu. Saya nak yang baik punya solution. Baik, di kesempatan ini mungkin kalau dalam perancangan dah ada package untuk perkahwinan yang murah untuk PKP ni, kita bagi senang ceritalah, semua orang ada bisnes. Haji ada cerita, ada bisnes sikit, orang yang nak kahwin pun boleh kahwin. Semua happy lah. Semua happy lah. Yes, exactly. Sebab sekarang ni semua tengah susah, jadi kita
jangan susahkan lagi keadaan dengan tidak ada toleransi. Macam tu yang saya nak understanding semua pihak sebenarnya. Itu yang bagi pihak saya lah macam tu. Baik, Aizi, terima kasih banyak-banyak dan untuk menutup perbualan kita pada hari ini, kita nak dengar Aizi nyanyi sikit selamat pengantin baru sebab Aizi ni pun penyanyi juga. Sikit je. Selamat. Yang tu kena deposit. Pengantin baru. Deng. Wow. Terima kasih banyak Aizi. Alright, thank you, itulah dia thank kalau you. anda nak tahu Aizi ni juga adalah bekas seorang penyanyi dan saya rasa masih lagi aktif. Itu masuk dalam pakej perkahwinan. Ada, kalau nak menyanyi kena bayar lebih sikit lah ya. Tapi apa-apa pun untuk anda semua, itu antara perbincangan kita. Kita akan terus melebarkan lagi untuk pernikahan PKP ni. Kita cuba juga untuk dapatkan pengantin tu supaya dia boleh berkongsikan momen yang cukup indah yang dikongsikan baru-baru ini. Alright, semuanya ada bersama dengan kami di Breakfast at 9 PM di NTV 7. Secara live kami bersama dengan anda Breakfast at 9 PM di NTV 7 dan ingat anda boleh dengarkan kami setiap hari di Cool FM MY ke udara 6 hingga jam 10 pagi. AG Haizar dan juga Muaz. Okey, kita cuba untuk dapatkan pengantin yang tadi terputus-putus taliannya. Tapi kita nak tahu apa ceritanya di talian. Kita ada Syahreza dan juga Izzatul. Sekali lagi, selamat malam. Hello. Selamat malam. Nampak. Bagus je lah. Okey. Baik, kita ada 2 minit. 2 minit je untuk anda kongsi macam-macam cerita. Sekali lagi kita nak tanya, apa yang menyebabkan bernikah sebelum PKP 2.0 yang mana perkenalan ketika PKP 1.0? Ambil. Itu dah seminit setengah. Okey, go. Okey. Kita ni macam ni, 12 hari bulan pagi, kita orang decide untuk call pejabat agama untuk confirmation lah untuk 1 Februari untuk yang kita booking slot pernikahan. Okey. So, dia orang cakap untuk 1 Februari mungkin tak akan diteruskan untuk pernikahan sebab PKP ni. So, then dia bagi option sama ada bernikah 12 hari bulan hari tu ataupun ditunda pada tarikh yang kita tak tahulah. Okey, lepas tu kita orang sebabkan berfikir pasal borang nikah akan expired dalam hujung bulan 2. Tu untuk proses borang kahwin tu jadi masalah lah nanti. So kita orang pun decide dengan family sebelah pengantin perempuan untuk bernikah pada 12 hari bulan tu sebelum PKP. Okey. Jadi Izzatul, tadi soalan yang saya nak tanya tu bagaimana dengan wanita ni selalunya memang memfokuskan mengenai pakaian tapi viral awak kahwin pakai baju kerja je ni macam mana? Nanti takkan nak edit letak baju kahwin bila gambar keluar nanti. Itu dah viral dah okey tu. Saya nak actually baju saya tengah jahit lagi. Minggu yang kita orang nikah tu fitting sepatutnya. Alright. Aduh. So memang baju tu kita simpan lah untuk pre-shoot and fee ke after wedding macam tu. Jadi saya percaya anda adalah trendsetter ya, yang mana bernikah tema baju kerja. Terima kasih. Tahniah. Selamat pengantin baru diucapkan kepada Syahreza dan juga Nurul Izzati. Doa kami di Breakfast at 9 PM berkekalan hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Tahniah. Alright. Baik, itu dia tiada yang mustahil dalam hidup ini. Kalau anda nak menikah tu kena ada perbincangan dan insya-Allah kita mudahkan perkara yang mudah. Okey, jangan lupa untuk mengetahui detik-detik ataupun tarikh-tarikh yang sesuai untuk anda menikah, pergi ke jabatan agama yang berdekatan. Mereka akan berikan tarikh-tarikh tersebut yang perlu anda ikuti dan juga patuhi. Apapun, tahniah dan juga selamat pengantin baru dari kami untuk anda ya. Awas, jangan marah ya pejabat agama tu oleh kerana pernikahan anda terpaksa ditangguhkan. Kena tenang. Relax. Tarik nafas. Ada pasangan anda ada di depan tu. Korang untung. Sekarang senang. Korang untung. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua penonton-penonton Breakfast at 9 PM dan jangan lupa esok kami akan ke udara bersama dengan anda. Frekuensi kami di Lembah Kelang 101.3 boleh dengar di www.coolfm.com.my. Kita ada bercerita tentang perniagaan kreatif norma baharu. Okey, macam mana anda boleh lakukannya? Kita bincang sama-sama. Kita jumpa besok di Cool FM. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.